Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Salam malam Kliwon. Tu santai chill. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita aku dekat social media, dekat Instagram, TikTok, Twitter, Friendster, Facebook, MySpace, Gmail, Hotmail. Weh, dah tua aku ni. Tapi jangan lupa hashtag Tim Puaka dan juga tag aku dekat aku Iqmal Hanif. Dan ditambahkan lagi, kalau korang free rasa macam hari ni aku nak buat baik lah, dijemput geng, follow social media aku. Gratis, percuma. Tak perlu bayar apa-apa dan tak dapat apa-apa kalau korang follow. Minta maaf sangat geng. Dan aku juga nak mohon maaf sangat-sangat guys, sebab minggu ni lambat sikit buat video. Bukan malas geng. Tapi macam korang nampak, bilik aku ni macam dah kosong kan. Selalu ada tali-tali, ada barang kat belakang ni. Tapi makin lama makin kosong. Sebab apa? Jual barang ke bang? PKP ni terlalu menggugat kehidupan ekonomi abang ke sampai kena jual semua barang? Tak dek, abang tak jual barang. Di mana aku ni dalam proses nak pindah rumah sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan pindah rumah pun, aku pindah bilik. Sebab apa? Sebab nanti ada video. Aku dah buat video di mana aku pagar rumah tu, aku buang apa yang patut dekat rumah tu. So, kalau nak tengok, kena stay tune geng. So, today punya kisah seram, memang seram geng. Memang seram. Kalau tak seram, aku tak cerita. Dan cerita pada malam ni dikongsikan oleh seorang brother lori. Bukan brother lori yang kepala manusia, badan lori, tak. Hui, punchline bukan. Bukan macam tu. Brother lori ni adalah seorang lelaki yang bernama Mat. Dia merupakan driver lori. Ni merupakan first time lah aku rasa Tim Puaka dapat cerita daripada driver lori. So, tanpa lengahkan masa, marilah kita tukar lampu merah kita. Macam aku cakap tadi, nama driver lori ni adalah Mat. Di mana Mat ni kerja dia dekat Melaka. Tapi dia selalu ulang-alik antara Melaka, Kelantan. Dia bawa barang menggunakan lori 12 tayar. Dan brother Mat ni bekerja sebagai pemandu lori lebih kurang dalam 3 tahun. Dan diceritakan sepanjang 3 tahun macam-macam benda jadi geng. Dan ditambahkan lagi, Abang Mat ni cakap, Mal, kau tahu tak, aku sebagai pemandu lori ni dah rasa macam-macam benda dah. Macam-macam hantu aku nampak. Tapi, sis PKP Mal. Sejak PKP, kereta lengang dekat highway. Lori pun ada kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam-macam gangguan aku lalui Mal. Malam ni aku nak share 2 cerita dekat kau, so that kau boleh cerita dekat pendengar-pendengar kau. Dan cerita pada malam ni special daripada brother Mat yang bertajuk Puaka Driver Lori. Macam aku cakap tadi, brother Mat ni bawa lori 12 tayar. Di mana dia berpusat di Melaka, tapi dia selalu hantar barang ke Kelantan, Pahang, KL. Tapi perjalanan dia akan mulakan pada waktu malam. Sebab katanya selalunya kilang akan stock in lori pada waktu Maghrib Isyak macam tu. Dan memang hakikat bawa lori ni kena perlahan. Tak pernah kan kita tengok orang bawa lori 160 km per jam. Dan masa lori tu bawa perlahan, macam-macam benda yang terjadi geng. Cerita pertama berlaku pada tahun lepas. Di mana time tu PKP, orang tak dibenarkan rentas negeri. So atas jalan memang tak banyak kereta. Ada tu adalah sebiji 5 minit, ada sebiji lalu 5 minit, sebiji lalu. Yang ada hanyalah lori, tu pun tak banyak. Time tu, Abang Mat ni bersama dengan seorang kelindan. Kelindan ni macam pembantu driver lah. Dia duduk kat sebelah, dia ajak borak, dia bantu apa yang patut. Tapi kalau salah, jangan marah aku Abang Lori. Sebab aku cerita ni berdasarkan apa yang Abang Mat cerita. Time tu, Abang Mat dapat satu task. Di mana kilang dia dekat Melaka kena hantar produk ke Kelantan.
Dan untuk ke Kelantan tu, Abang Mat kena bawa lori melalui highway Karak. Dan nak dijadikan cerita lebih kurang dalam pukul 9 malam macam tu, baru dia mula bertolak. Malam tu, masuk je highway Karak, terus lengang geng. Kereta macam tadi lah aku cakap, 5 minit ada sebiji lalu, 5 minit sebiji lalu. Lori pula ada tu ada, tapi tak banyak macam biasa sebab PKP, orang tak benar rentas negeri. Lebih kurang pukul 2 pagi, Abang Mat dengan kelindan dia nama Haikal ni baru sampai dekat Karak. Jauh gila geng. Jauh sebab, yelah bawa lori, kau tak boleh bawa laju-laju, kena bawa perlahan-lahan. Tambahan pula naik turun bukit. Tapi time tu, Abang Mat cakap masa sampai Karak tu dia dah letih. Mata dia dah penat. Haikal, kelindan kat sebelah pun cakap, Abang Mat, kita berhenti dululah Abang Mat. Saya pun dah penat teman abang borak ni. Kita berhenti dekat parking lori dulu, kita rehat, kita tidur kejap. Abang Mat pun reply, betul tu lah Haikal. Aku rasa dekat depan tu ada tu parking lori, tempat orang lori tidur. Nanti depan tu kita berhenti Aku dah tak larat ni, badan aku dah sengal-sengal, mata aku dah ngantuk-ngantuk ni. 20 minit lepas tu, diorang pun sampai dekat satu kawasan di mana kiri kanan hutan. Tapi dekat tepi jalan tu macam ada satu kawasan lapang di mana ada banyak lori-lori berhenti untuk rehat. So Abang Mat ni pun parking lah lori elok-elok. Haikal pun dah set up, dia tarik langsir kiri kanan, dia baringkan seat. Abang Mat pun baringkan seat, ambil bantal dekat belakang. Dekat lori Abang Mat ni, seat belakang macam katil geng. Ada tilam empuk, ada aircon, ada makanan semua. Tapi Abang Mat cakap dia lagi prefer baringkan seat daripada baring atas tilam belakang. Dia cakap kalau baring atas tilam belakang tak sedar geng. Takut tahu-tahu dah pukul 5 petang. So Abang Mat pun ambil bantal letak dekat seat, dia baringkan, tutup lansir biar gelap gelita lori malam tu. Haikal dekat sebelah dah get ready nak tidur. Abang Mat cakap, Kal, kita tidur sekejap je tau. Aku kunci lebih kurang dalam pukul 3 pagi kita kena gerak semula. Kita tidur sejam je Kal, jangan lama-lama. So Abang Mat pun kunci pintu lori, petepap. Dia pun get ready lah nak tidur, ambil selesa-selesa tempat kan. Okay, dia pun beberapa minit lepas tu, Abang Mat terjaga. Dia terus cari telefon dia. Mana telefon aku? Kenapa? Dia terjaga dalam keadaan cemas sebab dia rasa macam dia dah tidur terlalu lama. Dia takut dah terlepas sejam dia tidur. So dia cari telefon dia, dia tengok jam. Baru 30 minit. Ya Allah, aku rasa macam dah tidur 3 hari. Lama betul aku tidur. Dan dia pun fikir, tak apalah, sambung tidur balik lah, ada lagi setengah jam ni. Dia pun sambung baring, lelapkan mata. Masa dia tengah lelapkan mata tu, baru nak terpejam, tiba-tiba dia seakan terbunyi sesuatu. Di mana di luar lori, seakan macam ada orang sedang baling batu kecil, batu kerikil tu ke arah cermin di tempat duduk Abang Mat. Member ni tengah baring dekat seat macam ni. Sebelah ni ada cermin kan, cermin lori tu. Macam kedengaran di cermin tu seakan macam ada orang baling batu. Petepap, petepap, petepap. Time ni Abang Mat fikirlah, hujan ke? Macam bunyi hujan, tapi takkanlah bunyi hujan kuat macam tu. Mula-mula Abang Mat hiraukan, tapi bunyi tu keep coming geng. Petepap, petepap, petepap. Abang Mat pun macam celik mata sikit. Dia tarik lansir, tengok kat luar. Kosong. Nak cakap hujan, air rintik-rintik pun tak ada. Dia tutup lansir. Lepas tutup lansir tu, lagi sekali bunyi geng. Petepap, petepap. Abang Mat pun, dia duduk, dia buka lansir, dia intai keluar. Tengok dekat luar, ada lampu jalan je. Lori pun banyak yang dah gerak ni, tinggal 2-3 lori je. Highway lengang, kereta tak lalu lalang. Ada orang balik batu ke? Di intai bawah kosong. Abang Mat pun decide, tak apalah, tutuplah lansir, sambung baring dekat seat dia. Dan waktu tu, dia dalam alam separa hidup. Orang cakap kalau kau nak tidur, macam apa? Macam mamai. Dia dalam keadaan mamai, dah nak pejam macam tu. Tiba-tiba, Abang Mat ni macam terdengar satu suara, di mana suara seorang lelaki, lembut je, suara lelaki daripada luar. Dan suara tu seakan tanya, Bang, boleh saya
tumpang bang. Tapi time tu Abang Mat mamai geng. So dia buat apa? Dalam keadaan mamai tu dia macam yelah. Sebab dia ingat dia mimpi. Lepas dia cakap yelah tu, terus senyap geng. Bunyi baling batu tak ada, bunyi suara tak ada. Dia pun sambung tidur. 30 minit lepas tu bunyi alarm. Ketek. Dia pun ambil telefon, dia dismisskan alarm. Dia tengok, pukul 3 pagi. Okeylah dah kena bangun ni. Dia duduk, naikkan seat, dia geliat. Dan bila dia pandang dekat seat sebelah, ternampak Haikal dah bangun geng. Dekat seat sebelah, Haikal tengah duduk macam ni, pandang je depan. Abang Mat pun macam terkejut lah. Budak, awal kau bangun, selalu kemain liat kau nak bangun. Haikal senyap. Abang Mat pun ambil air mineral kat sebelah, dia cuci muka, dia telap sikit tarik mata. Dia pun get ready nak gerakkan lori dia. Macam yang kita tahu, highway Karak ni memang berbukit bukau. Dan jalan dia pun memang orang cakap apa? Membelok-belok. So lori memang tak boleh bawa laju geng. Dan 5 minit perjalanan awal, memang Haikal senyap je. Dia duduk tegak macam ni, pandang je depan. Abang Mat cuba bawa borak. Dia cakap lah, Kal, tadi tidur okey tak Kal? Tapi Haikal senyap. Abang Mat tanya lagi, Kal, kau lapar tak? Senyap. Time tu Abang Mat fikir, budak ni gaduh ngawek ke? Tiba-tiba bad mood je ni. So Abang Mat pun teruskan pandu lori. Tapi time tu keadaan kiri kanan dipenuhi dengan hutan tebal. Atas jalan pun ada kabus-kabus pagi geng. Tapi Abang Mat pelik. Dah 10 minit aku drive ni, tapi satu kereta dan satu lori pun aku tak nampak atas jalan raya ni. Seakan-akan dekat situ ada aku je. Abang Mat pun tanyalah Haikal, Kal, kau rasa pelik tak Kal? Malam ni macam tak nampak lori, tak nampak kereta. Diorang ni pergi mana semua? Haikal senyap. Dia duduk macam ni je pandang depan. Abang Mat gau-gau kepala. Dia cakap, tak betul budak ni. Dan lebih kurang 20 minit lepas tu, time tu lori tengah mendaki bukit. Memang time tu lori menderam kan nak naik atas. Slow je dia naik. Dan bila sampai dekat puncak tu, tiba-tiba Haikal bersuara. Dia cakap, berhenti kat depan. Abang Mat pandang Haikal. Kau budak gila ke suruh aku berhenti tengah-tengah puncak macam ni? Kalau aku berhenti, nanti lori gelonsor ke belakang, kau tahu tak? Haikal senyap, pandang depan. Lagi sekali dia angkat tangan. Berhenti depan. Abang Mat cakap, kau ni okey tak? Kau ni macam orang tak betul je. Kau nak kencing Dan time tu, Haikal terus. Daripada tunjuk tangan macam ni, dia pandang ke Abang Mat. Dia cakap, berhenti depan. Tapi time tu geng, masa Haikal pandang Abang Mat, kau tahu tak Abang Mat nampak apa? Abang Mat nampak muka Haikal memang macam muka Haikal betul lah. Tapi mata dia putih melepak, di mana mata hitam dia tak ada. Terkejut member terus tekan brake geng. Nasib time tu lori tu tak laju. So bila dia tekan brake, lori tu pun berhenti perlahan je. Abang Mat time tu dah cuak. Ya Allah. Apa aku nampak ni? Dia pejam mata geng. Masa dia pejam mata tu, dia baca macam-macam. Bismillah. Ya Allah. Alif batas sajim ha kha dazal ra sin sin shin sad. Dia baca sampai habis. Dan lepas dia dapat keberanian nak buka mata tu, Abang Mat buka mata slow-slow. Dia pandang dekat seat Haikal. Kosong. Haikal tak ada. Tapi tak bunyi pun dia buka pintu. Time tu Abang Mat intai kiri kanan. Hutan tebal, kabus tebal. Tak nampak Haikal pun. Ni kalau budak ni hilang masuk dalam hutan kena rasuk ke apa, susah aku nak jawab dengan mak dia ni. Tapi tak fikir panjang geng. Time tu Abang Mat fikir keselamatan diri dia dulu. Dia pun tarik brake, dia mulakan perjalanan balik. Dia try bawa selaju mungkin. Tapi yelah dah bawa lori, naik bukit pula. Laju macam mana pun setakat tu je dia pergi geng. Tapi mulut member time tu memang terkumat kamik. Entah dia baca apa, tapi dia baca doa lah. Tapi selepas Haikal dekat sebelah ni hilang, Abang Mat seperti baru keluar daripada dunia lain. Di mana tiba-tiba ada kereta 2, 3, 4 lalu daripada arah sana bertentangan. Dekat belakang pun tiba-tiba ada lampu lori.
seakan follow je Abang Mat dari belakang. Tadi tak nampak lori tu, tapi tiba-tiba ada. Dan tiba-tiba lagi sekali, banyak betul tiba-tiba malam ni. Tiba-tiba lagi sekali, dari belakang Abang Mat nampak dekat side mirror, seakan ada satu van yang sedang bawa laju dan bagi high beam, lip lap ke arah lori Abang Mat. Dalam hati Abang Mat cakap, sudah, benda apa lagi ni nak kacau aku tengah buat kerja ni. Tapi van tu memang laju geng, kejar Abang Mat. Dia pun potong lori Abang Mat, dia bawa van tu sampai seiring dengan kepala lori. Lepas tu ada seorang budak ni, dia turunkan tingkap, dia panggil. Macam tu. Abang Mat pun intai lah sebelah. Dia macam pelik. Dia pandang dekat dalam van tu, bahagian passenger, ada Haikal tengah melambai. Abang Mat pun terus decide nak berhenti lori dekat sebelah. Dia bagi macam orang cakap isyarat lah, macam berhenti sebelah. Lepas berhenti je lori tu dekat kaki highway tu, terus van tu berhenti depan lori. Haikal turun daripada van tersebut. Dia cakap, "Bang, kenapa abang tinggal saya bang? Saya tadi masa abang tidur, saya pergi kencing sekejap bang dekat lori tu. Kenapa abang tinggal saya?" Abang Mat pun macam tergagap, macam tengok je Haikal. Kenapa kau tak call aku Kal? Aku tinggal kau. Lah abang, telefon saya dalam lori. Saya nak pergi kencing sekejap je. Tak tahu abang dah hilang. Abang Mat time tu tercengang geng. Dia terus cakap, Kal, kalau kau baru naik sekarang, tadi siapa dengan aku dalam lori tadi? Terus Haikal time tu dia cakap, "Bang, mengarut lah bang. Saya pergi kencing tadi. Abang buat lori sorang-sorang, tinggalkan saya tau. Abang tak suka saya, bagi tahu." Yang tu aku tambah lah. Lepas Haikal naik lori, diorang teruskan perjalanan. Nak dikatakan cerita dia, memang Abang Mat demam malam tu geng. Sebab apa? Sebab malam tu dia tahu yang dia bawa bukan Haikal, tapi yang dia bawa maybe adalah tu tumpangan siapa-siapa kan, nak tumpang sampai ke puncak bukit tu. Sabar dulu, tak habis lagi. Ada cerita kedua, di mana time tu Abang Mat ditugaskan untuk bawa lori daripada Melaka ke KL. Dekat je perjalanan dia. Tapi perjalanan tu tetap berlaku pada waktu malam. Masa dekat highway tu, Abang Mat macam pelik. Haikal ada kat sebelah, tapi dia pelik sebab ada beberapa kereta daripada highway yang bertentangan lalu tu kerap bagi high beam dekat lori Abang Mat. Kereta tak banyak time tu sebab PKP kan, tapi kereta yang bertentangan macam selalu sangat bagi high beam. So macam Abang Mat fikir, Kal, kenapa diorang bagi high beam lah? Aku buka lampu tinggi ke? Ke ada benda, ada roadblock depan tu? Tapi Haikal cakap, saya mana tahu bang. Tapi saya tengok lampu dah rendah. Asal diorang bagi high beam ada roadblock kot. 15 minit lepas tu, daripada belakang, daripada side mirror, Abang Mat tengok macam ada satu kereta tengah laju je bawa. Tapi tiba-tiba dia perlahan, dia bagi high beam daripada belakang. Lip lap. Time tu Abang Mat fikir, Kal, tengok kereta belakang ni bagi high beam kat kita. Kita ada buat salah ke Kal? Aku barang kat belakang ikat kemas tak? Ke barang belakang nak jatuh tu? Asal diorang high beam ni? Dan kereta yang bawa laju tadi terus lintas lori Abang Mat. Dia betul-betul berhenti dekat sama dengan kepala lori. Dia turunkan tingkap dan keluar daripada tingkap tersebut kepala seorang lelaki passenger lah, pakai kopiah. Dia cakap dekat Abang Mat, berhenti. Abang Mat time tu dah cuak. Dia fikir, ni gangster mana pakai kopiah ni? Ni mesti dia nak curi barang kita ni Haikal. Lepas tu Abang Mat pun turunkan tingkap. Pesit. Dia cakap, kenapa berhenti bang? Ada apa-apa ke? Orang dekat kereta cakap, "Bang, tolong berhenti bang, kecemasan, berhenti tepi kejap je, tak ambil masa lama pun." Tentu Abang Mat pun fikir, dia ni pakai kopiah, tak mungkinlah nak merompak. So dia pun bagi signal berhenti dekat depan. Kereta tadi terus park depan lori. Masa berhenti tu, Abang Mat cakap kat Haikal, "Kal, ini kalau nanti dia keluarkan pistol ke pisau ke, kau pegang kayu ni, kau get ready, kau backup aku Kal." Abang Mat time tu baru seakan nak turun. Dia nak buka pintu. Tapi passenger tadi yang pakai kopiah tu, dia keluar kereta, berdiri betul-betul depan lori. Dia cakap, Kejap, jangan turun. Abang Mat pun terus tutup pintu balik. Dia tengok je.
Kenapa? Macam tu. So brother kopiah depan lori tu pun, dia berdiri elok depan lori, dia pandang atas. Dia baca something macam asyuk. Tangan dia pun seakan macam tengah bersilat macam tu. Ini menari. Macam tengah bersilat macam tu, sambil baca-baca, seakan-akan tiba-tiba dia buat tangan macam ni, dia tarik. Masa dia tarik tu, lori yang dalam dia ada Haikal dan juga Abang Mat bergegar, geng. Macam gitu time tu, dua orang dalam tu. Habis rosak rambut aku. Masa lori bergoyang, Haikal cakap, "Bang, ni orang sihir ni bang. Goyang-goyang lori kita hari ni bang." Dan lepas brother kopiah kaut benda tu, dia terus baling ke arah hutan sebelah. Terus berhenti bergoyang. Brother tadi pun berjalan ke arah tingkap Abang Mat. Dia suruh turunkan tingkap. Abang Mat pun turunkan tingkap. Dia tanya, "Bang, kenapa lori saya bergoyang bang? Abang ni sihir?" Abang tu cakap, tak ada lah. Saya bukan sihir. Saya daripada arah bertentangan tadi. Tapi saya perasan ada yang menumpang atas lori awak. Besar benda dia. Macam berbulu, mata merah, bertaring. Saya pun tadi, saya U-turn dekat tol sana. Saya U-turn nak kejar lori awak. Saya takut benda ni memudaratkan. Nasib baiklah awak berhenti. Kalau tak, entah sampai mana dia bawa awak. Abang Mat pun tanya, "Bang, benda tu ada lagi ke bang?" Time tu brother kopiah cakap, "InsyaAllah tak ada. Saya dah tarik, saya dah letak dia dekat hutan sebelah. So jangan risaulah, saya rasa awak boleh teruskan perjalanan macam biasa." Terus brother kopiah tadi berjalan masuk kereta, gerak terus. Time tu Abang Mat dengan Haikal muka dah biru, babe. Haikal terus cari CD Al-Quran, pasang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dalam perjalanan tu, diorang buka je ayat Al-Quran, geng. Dan Abang Mat cakap, memang itulah gangguan-gangguan sepanjang PKP yang dilalui. Di mana banyak lagi gangguan, tapi gangguan tak besar lah. Contohnya macam ada orang ketuk tingkap, tiba-tiba lori rasa berat, tiba-tiba macam lori tak boleh hidup. Macam-macam kes gangguan yang berlaku. Lagi time PKP ni, orang tak ramai. So benda tu tengah buat funfair dekat atas highway. That's all for tonight guys. Thank you sebab tonton cerita ni sampai habis. Kalau korang suka video aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan rakan-rakan sekalian, macam korang nampak bilik aku dah kosong, aku nak pindah. Korang nak tak kalau aku ceritakan kisah seram yang berlaku dalam bilik ni? Memang khas untuk korang. Aku bawa korang jalan-jalan dekat rumah ni, dekat sekitar bilik ni. InsyaAllah kalau korang nak video tu, korang komen, nanti aku buat. So aku rasa that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.